jasmani rohani ke arah satu matlamat. Apabila Anda mencapai itu, teka apa yang berlaku. Nah, Anda mula mendapat keputusan tersebut, ya. Anda mula melihat hasilnya menjadi kenyataan. Dan ini bukan kerana Anda bertuah, bukan kerana semuanya sudah sejajar. Tidak, itu kerana pemikiran mereka, idea mereka, tenaga fizikal, moral, rohani mereka, semuanya sejajar ke arah satu matlamat. Jadi apa yang pasti mula berlaku? Perkara mula menjadi kenyataan, keputusan mula tiba. Tetapi bagaimana saya menyelaraskan diri saya untuk melakukannya apabila saya perlu menghadapi situasi setiap hari yang membawa saya kepada ketidakstabilan emosi. Jadi ada hari-hari apabila Anda benar-benar berada di tangan Anda dan sesuatu berlaku yang Anda tidak jangkakan. Sesuatu yang tidak dijangka berlaku dan yang menghilangkan tenaga, menjana tekanan, menjana kelewatan. Anda tidak mahu melakukan apa-apa pada hari itu. Hari itu Anda tidak mahu bangun. Hari itu bermulalah satu krisis eksistensial yang saya panggil. Saya sebenarnya tidak panggil ia krisis. Saya akan sebut satu perkataan kasar, tapi saya mahu Anda, ini supaya Anda ingat ya. Jadi Anda mula dengan sesuatu yang dipanggil malperides eksistensial ya, di mana Anda sendiri tidak tahu kenapa atau bagaimana, tapi hari itu Anda mula dengan tidak mahu buat apa-apa, dengan rasa malas ya, dengan rasa putus asa. Ada tak antara Anda yang pernah lalui satu fasa macam ini? Adakah antara Anda yang melalui peringkat seperti ini? Jadi okey, sempurna. Jadi apa khabar tuan-tuan? Apa yang berlaku? Itulah sebabnya setengah orang maju lebih cepat dan yang lain tidak. Kerana ruang tersebut dibenarkan. Jadi ia bukan hanya soal, baiklah, saya tidak akan berasa seperti itu lagi. Tidak. Tidak, jika ia semudah itu maka kita semua akan disusun, bukan? Tetapi ia tidak semudah itu. Bergantung pada apa? Ia bergantung kepada pembentukan rohani. Ia bergantung sepenuhnya pada latihan yang sedang Anda terima pada saat ini, tentu saja ya. Ia bergantung pada maklumat yang Anda beritahu diri Anda setiap hari, perbualan Anda setiap hari, bahawa walaupun semua yang berlaku di sekeliling Anda, Anda tetap fokus pada apa yang Anda perlu capai. Dan itu membolehkan Anda pada akhirnya supaya hasilnya sentiasa menjadi kenyataan dan sedikit demi sedikit ia akan menjadi seperti bola salji yang positif, di mana bukan bermakna Anda tidak peduli tentang sesuatu, tetapi Anda mengambil sikap untuk menyelesaikan, sikap untuk mencari jalan penyelesaian, dan itu akan sentiasa membawa Anda supaya hasilnya dapat dilihat, kerana masalah-masalah itu Anda tidak akan lihat sebagai masalah, tetapi Anda akan melihatnya sebagai situasi yang perlu Anda selesaikan. Dan akhirnya situasi-situasi itu sebenarnya sedang mendekatkan Anda kepada matlamat Anda. Walaupun banyak kali seseorang melihat bahawa ia tidak seperti itu, walaupun banyak kali seseorang melihat bahawa apa yang sebenarnya dilakukannya adalah melambatkan, tetapi tidak begitu. Apa yang Anda lakukan membawa Anda lebih dekat. Apabila Anda membawa penambat mental itu dan Anda tahu dan faham dan berkata, okey, maksud saya semua yang berlaku kepada saya membawa saya lebih dekat, tetapi bagaimana Juan? Adakah ia membawa saya lebih dekat jika ini melambatkan saya mengambil masa saya? Tidak. Ia tidak membenarkan saya bergerak ke hadapan, ia tidak membenarkan saya, okey? Saya tidak dapat menyelesaikannya. Mungkin itulah kerja yang perlu saya lakukan. Cuma mungkin, setiap kali saya katakan mungkin, ia pasti benar. Ia bukan mungkin, ia pasti apa yang Anda perlu lakukan. Adakah Anda mengikut apa yang saya beritahu Anda? Adakah kita sejajar? Baik, hebat. Super. Dengar ini dengan teliti. Jika Anda membenarkan diri Anda memiliki maklumat itu secara langsung, saya beri jaminan kepada Anda. Maksud saya jangan tunggu kami menjemput Anda ke latihan Anda setiap hari.
Walaupun pasukan kami melakukan tugas yang besar untuk berkongsi maklumat dengan anda, menjemput anda, memuat naik video, menunjukkan kepada anda, bukan? Suka video yang saya kongsi dengan anda sekarang, dan anda hantar pada sebelah petang, pada waktu pagi, anda perlu menjauhinya, kerana jika anda menunggu orang lain menghubungi anda, untuk orang lain mencari anda, maka perkara yang sama akan berlaku kepada keputusan anda. Dia yang memanggil, dia yang mencari adalah yang memilikinya. Dia yang menjangkakan segala-galanya akan datang dan berlaku kepadanya. Teka apa yang akan berlaku, ia tidak akan berlaku kepada anda. Ia tidak akan berlaku kepada anda. Maka itu namanya kepimpinan yang tidak meminta izin. Kami telah memanggil bab ini sebagai kepimpinan yang tidak meminta izin. Kepimpinan yang mencadangkan, ya. Kepimpinan yang sentiasa menyediakan penyelesaian dan dari perspektif yang sama sekali berbeza. Dialah yang benar-benar meninggalkan kesunyian yang mendalam dan sunyi senyap itu. Keluar dari peranan, tidak lagi diabaikan, yang tidak ada nilainya. Keluar daripada peranan mangsa itu. Ya? Adakah anda pernah menjadi mangsa? Itu tidak. Ini kerana saya berasal dari sebuah keluarga yang sangat miskin dan serba kekurangan, yang mana keadaan tersebut telah membentuk diri saya. Ya, kertas itu, atau lebih tepatnya pendidikan dan ilmu pengetahuan yang terkandung di dalamnya adalah satu-satunya perkara yang benar-benar akan membawa anda kepada keputusan dan kejayaan yang cemerlang yang anda miliki pada hari ini. Dan hasilnya adalah hasilnya. Tidak buruk maupun baik. Tetapi ia bukan yang anda cari dan yang anda inginkan. Jadi matlamat saya dalam bab 10 ini, ingat ia adalah 30 bab, bukan jika kita belum sampai separuh jalan, tetapi kita berada di landasan yang betul, adalah untuk menerangkan kepada anda bagaimana anda boleh membina kepimpinan itu, menerangkan kepada anda bagaimana anda boleh mengubahnya menjadi kepimpinan yang luar biasa, supaya segala-galanya dalam hidup anda menjadi kenyataan, segala-galanya berlaku. Bukan kerana anda bertuah, bukan kerana anda lebih mahir, tetapi kerana anda memutuskan ia sepatutnya begitu. Anda memutuskan bahawa perkara harus berlaku dalam hidup anda. Anda tidak meminta kebenaran untuk melihat sama ada ya, mungkin Anda tidak sejajaran, Anda tidak menunggu penjajaran bintang dan planet berlaku. Anda adalah orang yang berlaku. Apabila orang bertanya kepada saya, adakah Anda fikir Anda bertuah? Sudah tentu saya bertuah. Oh, sungguh bertuah. Adakah Anda sangat percaya pada diri sendiri? Tidak. Ia adalah bahawa saya membina nasib saya. Ia adalah bahawa saya bekerja setiap hari untuk membuat tuah itu berlaku. Itulah kepimpinan yang tidak meminta izin. Tidak ada api yang memerlukan kebenaran untuk membakar. Dengan niat dan sikap ini, Anda perlu bangun setiap hari yang diberkati dengan keinginan untuk hidup ini. Tapi tunggu Juan, saya sudah hendak tidur. Jadi dengan cara yang sama, Anda tidur kerana ingin meneruskan hidup. Anda berasa seperti Anda membuang masa apabila Anda tidur kerana Anda mahu Anda mempunyai keabadian yang tinggal untuk tidur. Di sini kita perlu hidup setiap hari. Jadi dengan cara itu, percayalah perkara yang hebat dibina. Matlamat bab ini adalah untuk membangkitkan kepimpinan yang sahih yang tidak bergantung kepada kebenaran atau pengesahan. Anda tidak menunggu pendapat orang lain. Besar kemungkinan orang yang banyak pendapat adalah orang yang mengkritik. Dan orang yang mengkritik tidak melakukan apa-apa. Kerana yang dari kedudukan mengkritik itu sangat mudah. Saya suka cara orang menggunakan kritikan membina apabila mereka pergi ke teater, apabila mereka pergi ke filem dan berkata, tidak, saya fikir ia keluar dengan teruk. Mari kita lihat, saya ingin melihat dia melakukan apa yang dia lakukan untuk membuat rambutnya berantakan. Ya? Dengan cara itu, Anda setiap kali seseorang menilai Anda dan bercakap dengan Anda berdasarkan pendapat daripada apa yang Anda lakukan, Anda berkata, saya mahu melihatnya. Tengok apa yang awak buat. Jadi nyalakan keberanian dalaman yang timbul daripada penolakan, daripada ketidakadilan, daripada peminggiran, supaya Anda boleh mengubahnya menjadi tindakan dan benar-benar mencapai perubahan sebenar. Itulah matlamatnya. Terdapat dua jenis motivasi. Motivasi kesakitan dan motivasi keseronokan.
Saya mengesyorkan Anda mengambil motivasi kesakitan kerana kesakitan berlarutan. Lihat apa latihan yang akan dilakukan dengan Anda seterusnya. Ingatkan sesuatu yang telah banyak menyakiti Anda. Tengok macam ni. Jadi saya, ya, semua orang ada dalam fikiran mereka. Semua orang ada. Seseorang yang telah menyakiti Anda. Seseorang yang telah menyakiti Anda. Ingatlah saat ketika Anda merasakan banyak kesedihan dan kesakitan. Ya, Anda mempunyai mereka hadir. Sekarang apa yang Anda perlu lakukan ialah memberi makan tanpa rasa dendam, tanpa kemarahan, tanpa kebencian. Jika Anda menyuapnya untuk memberikannya momentum, untuk memberinya bahan api, dan jika itu menyebabkan Anda terlalu sakit sehingga Anda tidak mau melaluinya lagi, supaya ia memberi Anda bahan api itu, supaya Anda mengusahakannya setiap hari dan tidak pernah melalui tempoh seperti itu lagi. Dan jika sebaliknya, ia adalah sesuatu yang Anda ingin padamkan dari fikiran Anda, tetapi Anda tidak dapat melupakannya, saya ingin memberitahu Anda bahawa kesakitan itu akan kekal sehingga akhir hayat Anda, sedangkan kesenangan akan dilupakan. Kerana sememangnya harga diri kita akan meningkat selagi kita memberikan nilai yang kita ingin berikan kepada diri sendiri. Dan kerana kita sentiasa mencari kelulusan dan pengesahan daripada orang lain, Anda tidak akan pernah mendapat nilai yang benar-benar Anda layak, yang Anda inginkan, dan yang sepatutnya. Kita mesti benar-benar yakin dan jelas bahawa jika saya mahukan hasil yang benar-benar tulen, asli dan berkekalan, saya mesti menyayangi diri saya lebih setiap hari. Dan bagaimana saya boleh menyayangi diri saya lebih setiap hari jika saya lihat mungkin saya tidak maju seperti yang sepatutnya? Mungkin semua yang saya katakan tidak menjadi kenyataan. Mungkin, saya tetapkan matlamat untuk diri saya sendiri dan ia tidak berlaku kerana saya tidak konsisten, saya tidak tahan, saya tidak mempunyai latihan atas pelbagai sebab. Harga dirinya berkadar sepenuhnya dengan kepimpinannya. Oleh itu, jika Anda meningkatkan kepimpinan Anda akan lebih percaya pada diri sendiri. Dan Anda akan percaya diri Anda lebih tinggi tanpa merendah-rendahkan orang lain. Dan dengan mempercayai diri Anda lebih hebat, Anda percaya Anda boleh mencapai segala-galanya. Kita adalah manifestasi dari apa yang kita percayai. Jika Anda fikir Anda seorang superhero, jika Anda fikir Anda seorang yang mempunyai visi dan kepimpinan, cuba teka apa yang akan berlaku. Dunia, alam semesta akan bersekongkol ke arah itu dan Anda akan mula mendidik diri Anda lebih untuk melatih lebih, untuk memahami lebih dan akibatnya untuk mempunyai lebih banyak kepimpinan. Jika Anda seorang yang percaya, Anda seorang jutawan sekarang, Anda akan berusaha untuk itu dan ia akan berlaku. Tetapi Anda perlu berasa seperti jutawan sekarang bukan apabila Anda mempunyai wang. Anda perlu berasa bertuah sekarang. Anda perlu berasa lebih hebat sekarang supaya Anda boleh menunjukkan jalan kepada orang lain. Walaupun dalam ucapan saya, Anda sering mendengar saya berkata, kita semua sama, kita harus berkelakuan sama. Jelas sekali. Tetapi ramai orang, beribu-ribu orang memerlukan hanya seorang untuk menunjukkan jalan kepada mereka, untuk membimbing mereka. Apabila orang itu menemuinya, dia berkata, ya. Serta-merta ia adalah, ini yang saya perlu ikut, ini utara. Di luar orang hasil, kerana orang hasil boleh menjadi fana. Kuncinya adalah mengikut seseorang yang dalam apa jua keadaan tetap, terus bergerak ke hadapan, terus tersenyum walaupun ada kotoran di kakinya. Teruskan tersenyum walaupun Anda sampai ke leher dalam lumpur. Teruskan bekerja setiap hari. Itulah pemimpin sebenar. Pemimpin bukan saja yang menunjukkan hasil kepada Anda, tetapi orang yang bekerja dari pengalamannya. Bila kehendak menjadi otoriti kerana ada pemimpin tanpa gelaran tetapi berperwatakan, ada tokoh-tokoh yang tidak mempunyai gelaran, tidak mempunyai kelayakan, tetapi mempunyai keyakinan yang tidak menunggu untuk diiktiraf, yang tidak menunggu untuk mendapat kemuliaan atas perbuatan mereka. Jenis pemimpin seperti inilah yang Anda perlu ikuti. Mereka adalah orang-orang yang sebenarnya tidak hanya duduk di belakang meja. Merekalah yang keluar bekerja setiap hari.
Mereka adalah mereka yang dilahirkan dari luka, dari penolakan, dari ketidakadilan, tetapi yang tidak dapat bertolak ansur lagi dalam kegelapan dilupakan. Jika Anda adalah jenis orang yang ingin membangun dari sana, saya ingin memberitahu Anda bahwa pemimpin benar-benar diukur di tepi, di pantai. Apabila kita hampir terjun ke jurang kerana penat untuk terus hidup begitu, disitulah ketika itu dia membuat keputusan dan mula bekerja apabila dia tidak mempunyai jalan lain selain melompat dan lupa bahawa dia adalah manusia dan melupakan dunia duniawi ini. Itulah pemimpin yang perlu kita bina setiap hari. Okey? Kami jelas sehingga ke sana. Sila sahkan jika Anda mendapati maklumat yang Anda terima menarik, jika Anda benar-benar menghargai semuanya, jika Anda memahami apa yang kami beritahu Anda. Untuk beberapa bab seterusnya, kami telah mengulangi ini berulang kali dan bab ini tidak berbeza. Awak kena faham kalau awak kat sini sebab nak keluar dari acuan, nak terkeluar sket, nak keluar dari zon selesa kononnya. Okey? Anda tidak datang untuk menyesuaikan diri. Anda datang untuk menjadi perbezaan. Anda datang untuk mengesahkan kebenaran Anda. Kebenaran yang mana? Perkara yang Anda selalu ingin katakan. Dan pada dasarnya Anda telah mendiamkan diri untuk cuba menggembirakan semua orang dan tidak kehilangan apa yang Anda miliki sekarang. Hanya untuk itu. Kerana struktur memberi ganjaran kepada yang taat, kerana kepimpinan yang telah dinaikkan dan diangkat selama ini adalah kepimpinan yang sentiasa mengikut peraturan dan tata cara yang telah ditetapkan. Dan kepimpinan yang kami jemput Anda di sini, kepimpinan yang kacau, memberi ganjaran kepada mereka yang menegaskan diri dan yang berpegang serta kekal pada kebenaran mereka. Kerana itulah mereka adalah orang yang kita perlukan di sekeliling kita, bukan orang yang mengikuti garis panduan, tetapi orang yang mengubah semua kemarahan mereka, ketakutan mereka, kebencian mereka, dan kebencian mereka menjadi bahan bakar. Itu yang sebenar. Orang yang memutuskan perkara mereka lebih berharga daripada keselesaan mereka, orang yang berdiri teguh walaupun gagal dan berkata, inilah perkaranya, keputusasaan yang mengubah kekecewaan menjadi bahan bakar. Adakah Anda mahu kunci keputusan? Semua yang berlaku kepada Anda adalah bahan bakar untuk hidup Anda. Bezanya orang di luar sana, semua masalah yang menimpa mereka, tangguhkan, lambatkan mereka. Semua situasi di mana Anda terjejas secara emosi kerana seseorang telah mengecewakan Anda, kerana seseorang tidak membalas perasaan Anda, selepas semua yang Anda lakukan untuk mereka, selepas semua yang Anda lakukan untuk mereka, dan mereka masih terus mengecewakan Anda, itulah bahan api untuk hidup Anda. Itulah bahan api untuk apa yang Anda ingin capai. Mereka yang mengkritik Anda, Anda berkata, tetapi bagaimana mereka boleh mengkritik saya? Apabila saya tahu dan memahami segala-galanya, itu adalah bahan api untuk hidup Anda. Dia yang menyinggung perasaan Anda, dia yang mencederakan Anda, yang ingin mencederakan Anda, yang ingin meminggirkan Anda, itulah bahan bakar untuk terus maju. Itu bezanya. Perbezaannya adalah bertindak dalam yang tidak kelihatan. Dan setiap kali perkara seperti ini berlaku kepada Anda, terima kasih Tuhan. Kerana ini memalsukan Anda dan yang sebenar, perkara yang benar-benar berfaedah ditempa dalam api, ia benar-benar dipalsukan dari sana. Kepimpinan tidak akan muncul. Kepimpinan akan dibentuk dengan setiap situasi ini. Adakah Anda fikir banyak perkara negatif telah berlaku kepada Anda dalam hidup Anda? Relax, tak apa. Beritahu saya perkara sebenar. Saya percaya. Saya percaya bahawa banyak perkara telah berlaku kepada saya. Maksud saya, dan ia tidak sepatutnya berlaku kepada saya. Dan di sini isunya ialah bagaimana saya boleh memahami bahawa saya tidak jahat, saya mempunyai nasib yang tidak baik. Bukan?
Apa yang Anda perlu tahu di sini ialah jika banyak perkara telah berlaku kepada Anda yang menghalang Anda sepanjang perjalanan, itu kerana Anda bercita-cita untuk lebih banyak lagi. Dan apabila Anda menyasarkan lebih banyak, Anda mengambil lebih banyak risiko. Dan kerana Anda mengambil lebih banyak risiko dan tidak mempunyai pengalaman yang mencukupi. Jadi cuba teka apa yang akan berlaku. Akhirnya, itulah yang sebenarnya berlaku kepada Anda. Anda akan kehilangan lebih banyak lagi. Anda akan menjadi lebih kecewa kerana Anda sedang mencari tahap yang lebih tinggi dan lebih baik. Anda boleh dengan mudah melihat orang yang berjaya pada tahap mereka kerana ada tahap kejayaan pada tahap mereka dengan kerugian ekonomi, sosial, emosi yang lebih kecil kerana mereka sedang mencari dan had maksimum mereka hanyalah itu. Bagi orang itu mungkin yang terbaik. Orang itu, jika Anda bertanya kepadanya, adakah Anda fikir sesuatu yang buruk telah berlaku kepada Anda? Sudah tentu semuanya berlaku kepada saya. Dan Anda bertanya apa yang berlaku kepada orang lain dan tiada apa yang berlaku kepada orang itu. Apa yang berlaku kepada saya? Sudah tentu kerana Anda bercita-cita untuk lebih. Anda bercita-cita untuk lebih dan kepintaran sebenar tidak berdasarkan pengumpulan. Ia adalah intuisi yang terkandung. Intuisi dicapai apabila Anda telah menjalani semua proses ini dan proses tersebut membawa Anda kepada pengalaman dan akibatnya Anda kemudian bertemu dengan orang yang berkata, tetapi bagaimana Anda mengetahuinya? Dia berkata, perkaranya saya sudah pun melaluinya dan sudah pun kalah. Jadi adalah tidak logik untuk saya menghidupkannya dan memahaminya. Sebentar tadi, ia berlaku kepada saya sebentar tadi. Saya berada di Dubai, kami menjalankan perniagaan. Dan saya memberitahu sekumpulan orang, saya berkata, ini dia. Tetapi bagaimana dengan Juan? Jika dia membayar, dia adalah penghujung. Tetapi mereka membayar saya. Ia adalah penghujung. Ini akan berhenti berfungsi. Tetapi kenapa? Kata saya. Kerana mereka melakukan ini, dan ini. Dan saya telah pun mengalaminya dalam perniagaan lain yang berulang. Mereka mengulangi bentuk perniagaan yang sama. Dan saya telah kehilangan beberapa ribu ratus dolar di sana. Jadi saya sudah mengelak kerugian dengan cara yang lebih tinggi. Walau bagaimanapun saya kalah, tetapi tidak cukup, bukan apa yang saya terpaksa kalah, atau tidak apa yang saya sanggup kehilangan. Okey? Jadi, langkah pertama ialah ia datang daripada syak wasangka, bukan dari syak wasangka. Yang kedua ialah kebenaran tentang apa yang telah berlaku. Dan yang ketiga, sudah pun revolusi. Jadi apabila Anda mengesyaki, ia adalah kerana Anda telah memperoleh pengalaman yang menjadi kebenaran. Sekarang apa yang Anda lakukan dengannya? Adakah ia dikurangkan kepada niat hanya, itu sahaja, ia sudah berakhir dan saya akan melupakannya? Atau adakah saya lebih suka mengubah semua pengalaman itu menjadi kepimpinan yang tidak meminta izin dan bertindak? Bertindak dari perspektif yang saya boleh capai lebih daripada saya, yang semua orang sudah mulai capai sekarang ini. Dan api itu kemudian menjadi sebuah syak wasangka yang mendalam. Dan kebenaran itu pada akhirnya menjadi sebuah revolusi yang besar. Tidak cukup sekadar mempunyai niat untuk melakukan sesuatu. Apa yang Anda perlu lakukan ialah lakukannya, dan kemudian ubah revolusi menjadi revolusi ialah melakukannya secara berbeza. Bukan sekadar mencapai pendapat tentang langkah Anda. Kuasa yang mustahil. Frasa yang saya suka ialah bertujuan untuk yang mustahil dan yang mungkin akan menjadi kenyataan. Tindakan yang tidak dijangka akan membuka celah. Ia tidak boleh dilakukan menjadi peluang untuk Anda, pencetus. Itulah kepimpinan yang tidak meminta izin. Setiap kali Anda menerima penolakan atau menerima, saya tidak boleh, saya tidak mahu, saya tidak sepatutnya, ia mencetuskan pemimpin dalam diri Anda untuk keluar dan mula berjuang untuk apa yang Anda mahukan, kerana Anda bukan berjuang untuk diri sendiri, tetapi untuk mereka yang telah berputus asa di sepanjang jalan. Jika ada seseorang yang sudah berputus asa, ini adalah peluang Anda untuk menunjukkan bahawa Anda boleh melakukannya.
Sebab Anda menjadi pusat graviti. Disitulah Anda perlu mengetahui sama ada apa yang Anda lakukan benar-benar berbaloi. Tiada ruang untuk ego dan tiada masa untuk berdalih, kerana ketika kamu bergelut, ketika kamu bergaduh, disitulah ramai yang akan mengecam kamu. Tetapi adakah Anda tahu bila mereka akan diam? Apabila mereka melihat keputusan Anda menjadi suara mereka yang sudah berputus asa, kerana Anda mungkin tidak akan mengubah dunia mereka. Cukuplah untuk Anda menukar milik Anda, supaya mereka melihat kemungkinan ia boleh dicerminkan. Dan walaupun mereka akan melihat bahawa ia mungkin rasa apa yang sebenarnya berlaku, pada akhirnya mereka tidak akan melakukannya. Kerana ada orang yang dilahirkan untuk menjadi seorang yang berjaya, yang dilahirkan untuk mencapai kejayaan yang cemerlang dalam kehidupan mereka. Ada orang lain yang hanya akan tinggal dari tempat duduk. Siapa di antara Anda fikir dilahirkan untuk menjadi protagonis dalam hidup Anda? Ingat apa yang saya baru katakan kepada Anda. Kami adalah apa yang kami percaya. Jika saya memberitahu Anda bahawa saya dilahirkan untuk menjadi orang yang berjaya, bahawa saya dilahirkan untuk membangunkan diri saya, untuk membentuk dan melatih orang lain, dan menunjukkan kepada mereka jalan, apakah yang perlu Anda lakukan? Tidak, saya tidak dilahirkan. Tidak, saya lakukan. Tidak. Kami adalah apa yang kami percaya dan kami percayai. Apa yang kami percaya, kami katakan. Jika saya percaya bahawa saya dilahirkan untuk berada di tempat penonton dan berada di sana hanya dari jauh melihat keputusan yang lain, maka itulah bagaimana ia akan menjelma sendiri. Jangan fikir bahawa di tingkat bawah ia akan menjadi sesuatu yang berbeza. Tetapi jika sebaliknya, saya benar-benar percaya bahawa saya benar-benar boleh menjadi orang itu, utara yang ramai orang harapkan dan impikan, ikan baguslah, kerana itulah harga kebebasan sebenar yang kita semua cari. Kepimpinan yang saya cuba ajar ini bukanlah kepimpinan yang selesa. Mungkin ia tidak akan membawa Anda tepukan, ya? Mungkin Anda akan keseorangan, kerana apabila Anda bercita-cita untuk mencapai gunung tertinggi, Anda kemungkinan besar tidak akan mempunyai ramai orang di sekeliling Anda, kerana tidak semua orang sanggup menjalani apa yang Anda sanggup hidup untuk impian Anda. Tiada siapa yang akan membayar harga yang Anda perlu bayar untuk mencapai hasil tersebut. Harga tidak melakukan apa-apa adalah harga yang paling tidak mampu dimiliki di dunia. Saya lebih suka melihat pertempuran saya atau menjalani pertempuran saya dalam banyak daripadanya. Setelah meletakkan semua niat saya, kekuatan saya, keinginan saya, pengetahuan saya untuk menjalani pertempuran saya dikalahkan, tidak menjalani satu pun daripada mereka. Kerana di jalan ini mencari untuk merealisasikan impian saya, matlamat saya, dan perkara yang saya inginkan untuk hidup saya, makhluk seseorang sedang dibentuk. Dan orang itu mendapat pengalaman setiap hari. Dan di penghujung jalan kita akan dapat mencapai matlamat kita, kerana mereka yang memperjuangkan keadilan tanpa meminta izin menjadi teladan. Sesiapa yang berani mengawal hidup mereka tanpa mencari sesiapa untuk dipersalahkan, tanpa mencari apa-apa kebenaran yang akhirnya mungkin benar, saya akan membelinya. Saya berkata, sudah tentu sukar untuk orang itu. Saya boleh membelinya untuk Anda, tetapi pada penghujung hari yang penting ialah sama ada Anda benar-benar bersedia untuk menghapuskan semua yang mengambil masa Anda. Untuk menghapuskan orang, ruang, perkara yang Anda lakukan yang akhirnya mengambil alih daripada Anda dan Anda bersedia untuk menakluk dan tidak membiarkan lebih banyak masa berlalu. Kerana hidup kita terlalu singkat untuk menderita sekian lama. Berbaloi untuk menderita seketika dan menikmati masa yang selebihnya. Dengan impian yang sudah direalisasikan, melakukan apa yang kita benar-benar suka. Yang saya rasa itulah yang patut kita semua lakukan. Tetapi Anda perlu membayar harganya. Ia mesti dibayar dengan pengorbanan yang besar.
Saya ingin bertanya kepada Anda beberapa soalan untuk diselesaikan. Dan disitulah Anda akan mula bekerja dengan penuh dedikasi. Okey? Soalan pertama yang ingin sekali saya tanyakan kepada Anda pada saat ini ialah, di manakah sebenarnya Anda menunggu kelulusan rasmi daripada pihak berkuasa yang berkaitan? Dalam bidang manakah dalam hidup Anda sedang menunggu untuk diluluskan? Satu contoh, kemudian, saya tidak tahu. Anda mahu melancong, bukan? Dan Anda sentiasa seperti meminta kebenaran daripada keluarga Anda, bos Anda, untuk sesuatu yang Anda sendiri mahu lakukan. Mungkin Anda mahu membangunkan satu kemahiran, sesuatu yang Anda ingin lakukan sejak lama, dan Anda sedang menunggu kelulusan dari alam semesta agaknya untuk melakukannya. Dalam bidang mana dalam hidup Anda telah menangguh-nangguhkan, menunda-nunda? Dan saya mahu Anda beritahu saya dalam satu senarai yang lengkap buat satu senarai tindakan yang Anda belum ambil kerana takut akan apa kata orang lain. Ya, buat senarai. Tidak, saya tidak melakukan ini kerana saya rasa mereka mungkin memberitahu saya perkara ini. Dan fikirkan sahaja apa yang akan berlaku jika Anda mula menunjukkan dan melakukan apa yang perlu Anda lakukan. Bagaimana hidup Anda akan berubah jika Anda berhenti berlengah-lengah kerana takut. Anda akan mula menunjukkan apa yang Anda benar-benar katakan, putuskan atau mahu lakukan tanpa meminta kebenaran. Manifesto tanpa kebenaran. Anda akan menulis sebagai contoh sesuatu yang sangat penting dan bermakna seperti ini. Saya adalah seorang individu yang sangat makmur, berlimpah-limpah dalam segala hal, dan seorang jutawan sejati. Saya sama sekali tidak perlu meminta izin dari siapapun untuk menjadi pemimpin yang saya inginkan dan cita-citakan. Contohnya yang sangat jelas dan inspiratif. Atau saya seorang individu yang sangat sihat, sentiasa berjaya dalam setiap usaha, dan seorang jutawan yang berlimpah ruah. Dan apa sahaja yang orang lain katakan atau fikirkan tentang saya sama sekali bukan urusan saya, ia langsung tidak menarik minat atau perhatian saya dalam apa jua keadaan. Kerana Anda bukan pendapat atau tindakan orang lain. Anda telah mengikuti atau cuba menggembirakan semua orang apabila orang pertama yang Anda perlu gembira adalah diri Anda sendiri untuk menunjukkan hasil yang Anda inginkan. Anda tidak boleh menunjukkan hasil dalam hidup Anda jika Anda tidak memberikan diri Anda kepentingan yang Anda layak. Adakah Anda faham? Apabila Anda berhenti meminta kebenaran untuk apa yang Anda benar-benar inginkan, pada masa itulah ia akan mula nyata. Itu sahaja. Anda akan memulakan ritual harian Anda untuk ikrar senyap. Melihat cermin, Anda akan memberitahu diri Anda apa ketakutan Anda dan Anda akan menghadapinya. Dan Anda tidak akan berkata, suatu hari nanti saya akan mula melakukannya. Tidak. Kerana Anda tidak datang untuk meminta izin, Anda datang untuk menerangi jalan semua orang. Kebenaran Anda akan membebaskan Anda. Walaupun ia menyakitkan, ia lebih baik sekarang daripada tidak sama sekali. Sekarang lebih baik daripada menghubungi Anda ke penghujung hari Anda dan berkata, apa yang saya selalu mahu lakukan, saya tidak lakukan. Dan bahkan intipati Anda hilang, apa yang Anda sebenarnya hilang, kerana Anda sentiasa memikirkan orang lain. Apabila cara untuk dapat membantu semua orang dan berkembang dalam keluarga atau rakan atau persekitaran kerja Anda adalah untuk Anda percaya bahawa Anda boleh melakukannya, berkembang dan mula menunjukkan kebenaran Anda. Dan dari situ teka apa yang berlaku. Semuanya mula berlaku. Mula percaya segala-galanya. Kerana Anda tidak datang untuk meminta izin, Anda datang untuk menerangi jalan orang. Walaupun kebenaran menyusahkan Anda melanggar corak yang diikuti oleh semua orang. Kepimpinan yang mengubah struktur mungkin tidak selalu diterima, tetapi kesannya tidak dapat dipulihkan. Itulah kepimpinan yang kita perlukan. Kerana apabila seseorang berhenti meminta kelulusan, mereka menjadi lebih berbahaya kepada sistem.
Dan itulah yang kita perlukan. Orang yang mengganggu, orang yang memecahkan landasan baharu dan mula menjadi pemimpin yang mereka inginkan. Anda tidak perlu ditinggalkan sendirian. Anda adalah untuk cara Anda yang sengit, untuk cara Anda yang bertenaga untuk membina kepimpinan Anda. Lebih banyak kepimpinan Anda, lebih mudah untuk Anda muncul. Saya kadang-kadang kecewa dengan orang yang saya bekerja rapat dan memberitahu mereka bahawa mereka jatuh sakit. Bukan, mereka mendapat selesema atau sesuatu. Saya beritahu Anda, ini banyak ada kekurangan kepimpinan. Kekurangan kepimpinan. Jika ini berlaku kepada Anda, ia adalah disebabkan oleh kekurangan kepimpinan. Jadi, jangan risau, kita perlu tingkatkan kepimpinan. Anda berada di laluan, itulah sebabnya Anda berada di sini. Saya mengucapkan tahniah kepada Anda dan mengiktiraf Anda kerana mengambil ruang berharga itu untuk diri Anda sendiri. Kerana dalam kesibukan hidup Anda menghabiskan masa Anda melakukan banyak perkara hanya untuk terus hidup, apabila perkara paling penting yang perlu Anda lakukan adalah berkembang secara dalaman. Supaya perkara yang Anda lakukan, Anda melakukannya dengan lebih berkesan, lebih cepat, lebih cekap, dan Anda mula menunjukkan perkara dalam hidup Anda. Begitulah ia terbentuk, okey? Tuan-tuan, kita telah sampai ke penghujung bab ini. Terima kasih banyak kerana menyertai saya. Jangan lupa bahawa dalam bab 29 dan bab 30 kita berada di kem tentera berhampiran Bogota, kira-kira 2 jam perjalanan di tempat yang dipanggil La Mesa. Dari situ kita akan mengalami latihan yang mengasihkan, latihan yang unik. Sungguh-sungguh Anda tidak boleh ketinggalan. Sekarang Anda bukan sahaja perlu hadir ke latihan itu, Anda juga perlu mengalaminya bersama orang lain. Ingat bahawa bab-bab yang sedang kita tulis, kita jalani pada hari Isnin, Rabu, dan Sabtu. Pada hari Isnin dan Rabu kita bermula pada pukul 10 malam. Pada hari Sabtu kita bermula pada pukul 10 pagi waktu Kolombia. Dan dalam bab ini, Anda akan menerima bahagian yang akan menyediakan Anda untuk latihan. Kerana ia adalah latihan yang akan mencabar Anda, yang akan mengetatkan skru Anda. Ya? Ia bukan latihan di mana kita semua akan gembira, tetapi ia sesuatu yang sukar. Jika Anda datang ke latihan, saya tidak tahu sama ada Anda sudah mendaftar. Tetapi jika Anda tidak mendaftar, Anda perlu melakukannya sekarang. Latihan ini mempunyai kos, tetapi tanya orang yang menjemput Anda dan ia mungkin percuma. Saya akan buat awak ada strategi sekarang yang sedang digunakan untuk itu. Jadi cuba ke sana dalam latihan itu. Cuba saja. Bila saya cakap cuba, wajib kalau nak grade dari buku yang kita tulis ini bersama. Sertai kami daftar sekarang. Kami menambahkan Anda pada kumpulan. Selepas kami menambahkan Anda ke kumpulan, kami memberi Anda beberapa alatan. Dan kami mula menulis bab 29 dan bab 30. Ini adalah buku yang sedang ditulis. Ia dipanggil Kepimpinan Chaotic with Purpose. Kami berada di bab 10. Jika Anda menyukai bab ini, sila tulis nombor dari 1 hingga 10 betapa Anda menyukai bab tersebut. Dan sekarang saya akan memberitahu Anda sesuatu yang sangat menarik. Jika Anda menyukai bab ini, Anda tidak dapat bayangkan apa yang menanti Anda pada bab seterusnya. Jika Anda terlepas mana-mana bab, saya mahu Anda memberitahu saya. Juan, ya, saya terlepas mana-mana bab. Apa yang boleh saya lakukan? Jangan risau, kami ada 2 cara untuk Anda mendengarnya. Satu ialah satu daripada iVox dan satu lagi daripada saluran YouTube, okey? Saya akan meninggalkannya di sini supaya Anda boleh memilikinya. Di sini saya akan meninggalkan Anda bab. Carilah macam ni, kepimpinan yang huru-hara. Dalam satu tu, dalam yang aku nak tinggalkan kau ni, cuma ada bab-bab kepimpinan yang bercelaru. Itu hanya kepimpinan, okey? Jadi Anda mempunyainya. Ia juga pada saluran YouTube sempurna. Dan ia juga pada iVox, okey? Jika Anda mendengar saya di iVox, lihat dalam komen kerana dalam komen terdapat pautan, kedua-dua pautan YouTube dan pautan iVox. Jelas sekali jika Anda mendengar saya di iVox. Jika Anda mendengar saya di YouTube, lihat ulasan juga. Di sana Anda akan menemui pautan iVox dan di sana Anda akan dapat mendapatkan semua maklumat. Tuan-tuan, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kerana berhubung di sini. Terima kasih kerana mendengar saya. Terima kasih kerana menjadi sebahagian daripada ini. Anda tidak boleh ketinggalan bab 11. Adakah Anda suka bab itu? Awak suka saya? Anda perlu mendengar orang lain.
Ini harus menjadi rutin. Anda menghabiskan masa Anda mendengar musik, Anda menghabiskan masa Anda mendengar berita yang tidak mendidik Anda. Saya tidak tahu apa sahaja yang Anda dengar sekarang, tetapi Anda perlu mendengar bab seterusnya. Jika Anda mendengar bab-bab berikut dan yang sebelumnya, saya memberi jaminan kepada Anda kejayaan yang memberangsangkan. Saya memberi jaminan kepada Anda bukan sahaja kejayaan bersama Anda, tetapi saya memberi jaminan bahawa Anda akan menjadi orang yang berjaya yang Anda idamkan selama ini, tetapi Anda perlu berada dalam bab-bab seterusnya. Bab seterusnya dipanggil Let Go of the Image, Embrace Your Voice. Mari kita bercakap tentang ego, tentang bagaimana ia harus membantu kita, tetapi kadang-kadang apa yang dilakukannya menghancurkan kita. Mari kita lepaskan image dan rangkul suara roh Anda, jiwa Anda, siapa Anda sebenarnya. Tinggalkan image, peluk suara Anda. Tuan-tuan, bab-bab sebelum ini bagus, tetapi ini terus menjadi lebih baik. Lihat, dari sini saya memberitahu Anda, mulai saat ini, bermula dari bab 11, Anda memerlukan asas untuk memahami maklumat. Itulah sebabnya saya menjemput Anda untuk mendengar yang sebelumnya. Dengarlah saya sekali lagi, dengarlah saya kerana itu akan masuk, itu akan sampai ke bawah sedar, dan apabila ia sampai ke bawah sedar, ia mula terzahir dan Anda mula bertindak dengan cara yang berbeza. Dan kemudian Anda mula berkata, sebenarnya saya bernasib baik, sebenarnya semuanya berjalan dengan sangat baik. Tidak, sebenarnya Anda sudah mempunyai ilmu itu, dan kerana Anda sudah memilikinya, maka perkara-perkara hebat mula berlaku dalam hidup Anda. Okey? Tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih banyak. Semoga Anda mempunyai hari yang hebat, malam yang hebat pada bila-bila masa Anda mendengar saya. Ini Juan Manuel Jimenez, pencipta kekayaan, kemakmuran dan kelimpahan untuk sepanjang hidup Anda. Ucapan khas. Jumpa lagi kawan-kawan. Jaga diri. Saya harap Anda semua sihat. Terima kasih semua. Saya benar-benar melakukannya.